Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga kepada anda yang sedang mendengar di Spotify. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi subscribe YouTube dan juga siri podcast Borak Sini Habis Sini. Kita bersama dengan seorang lagi artis daripada Indonesia, kelahiran Indonesia. Kalau 2 hari lepas kita borak-borak santai bersama dengan peserta Gegar Berganza juga daripada Indonesia. Ini merupakan artis kedua daripada Indonesia yang bertandang ke studio Budi Channel. Hari itu kita borak-borak dengan Upia Isil. Dia siap nangis-nangis kan. Korang kena tengok tak? Tengok. Tapi kali ini kita nak berborak pasal cinta ya, tentang perasaan yang berada di dalam lubuk hati korang tu. Tidak lain dan tidak bukan cinta. Kita tak nak benci-benci. Memperkenalkan Yuka Karisma. Saya kenal dia dah lama. Orang kena Google lah nama dia dekat budi.com tu. Tapi dulu penampilan dia lain. Sekarang dah ayu, cantik dengan berhijab lagi. Manis bertudung. Last time jumpa pun masa Eventia. Tapi kali ni kita nak juga Yuka datang. Apa cara sekalipun Yuka kena datang juga masuk podcast kita. Suka borak-borak dengan kawan-kawan. Gitu. Korang dengar tak lagu-lagu daripada YouTube kan semua kan? Budi pernah cakap suara Yuka ni persis Anggun. Tapi betul ke macam Anggun? Kita tanya Yuka sekejap lagi. Yuka, sihat lah? Alhamdulillah. Hai Budi. Yuka, thank you so much sudi datang. Sama-sama Budi. Jauh dari Bandung gitu. Tak, dari Semenyih je Budi. Kelahiran Bandung kan? Kelahiran Bandung. Kelahiran Aceh. Aceh? Bandung. Ya, tapi bapa Yuka orang Bandung, mak Yuka orang Aceh. So kalau macam dekat Indonesia dia ikut bapa kan. So orang Bandung lah. Dah lama Aceh. Tak balik kampung? Lama. Dari Yuka tak balik kampung dari before PKP. Oh my god. Berapa tahun tu? 3 tahun ada. 3 tahun. Sungguh rindu lah dekat orang-orang sana. Tapi sekarang zaman teknologi canggih, kita boleh buat video call apa semua. Terasa dekat kan. Terasa dekat lah. Tak adalah macam rindu sangat. Bayangkan kalau kita lahir di zaman 60-an ataupun PKP, COVID ni datang zaman-zaman dulu dan kita berada di zaman itu, tak tahulah nak cakap apa. Pakai surat kan. Itu pun kalau sampai surat pun sampai, sebab sekarang kan musim banjir pula dan kita bersimpati dengan apa yang menimpa rakan-rakan kita yang berada dekat Shah Alam dan dengan ceritanya semalam hujan lebat pula Yuka dekat Sungai Buloh. Oh my god, kita harapkan semua selamat dan kita teruskan kehidupan kita dengan seadanya, dan kepada anda yang boleh bantu kita, bantulah dengan seadanya, semampu kita ya. Yuka, tujuan kita panggil Yuka ni, kita nak borak-borak pasal muzik video. Ini adalah muzik video ataupun single lah. Single kedua di bawah label Rocket Fuel. Rocket Fuel Entertainment. Salah dah. Nampak sangat baru jesan kan? Katanya start Yuka sign tu bulan Jun yang lalu Ya, betul. So ceritakan kenapa perlunya ada pengurusan yang betul. Sebab kita nampak Rocket Fuel pun cergas aktif begitu ambil. Yes. Bukan sahaja penyanyi Rocket Fuel ambil, I think influencer banyak ya. Sangat berkembang dan sangat maju. So macam Yuka juga, sebab Yuka nak grow, nak mempunyai nama yang lebih dikenali dalam industri yang bisa dikatakan yang lebih kukuh lah macam tu kan. So Yuka perlukan platform yang besar. So that's why Yuka memang sukalah dengan Rocket Fuel. Memang nak bekerjasama. So alhamdulillah memang kita klik mempunyai visi dan misi yang cukup jelas. So mungkin Yuka kita sign dalam masa 3 tahun. Dan memang Yuka suka, kalau Yuka suka long term lah Budi kan. Macam, so kontraknya berapa tahun? Kontraknya 3 tahun. Wow, tapi 3 tahun. Tapi kalau tup-tup dah 2 single dah. Yes. 2 single dah ada di bawah Rocket Fuel. Yes, that's why. Sebab Rocket Fuel ni Yuka tengok dia memang sangat agresif. Ya, so agresif. Perkataan yang bukan aktif lagi, agresif ya. So memang sesuai lah dengan Yuka lah, yang mungkin selama ni Yuka, before this Yuka bergerak secara indie. So bila Yuka berada dekat dalam Rocket Fuel, Yuka rasa macam ada
ada kemajuan, ada peningkatan. So Yuka lebih maju lagi di bidang di industri ni kan. So orang lebih kenal lagi Yuka sekarang ni. Dan yang penting adalah perancangan-perancangan masa depan yang Yuka dah tengok depan mata, apa yang dibentangkan di depan mata. So Yuka nampak jalan untuk maju terus ke dalam seni suara ni kan. Yes, dia macam support system kan. Kita kalau nak maju, nak berjaya, kita tak boleh berjaya seorang-seorang. Kita kena ada team yang bagus. Betul. Kena ada platform yang bagus juga. Tapi Budi dah 13 tahun dalam dunia macam media sosial ni. Juga one man show. Mungkin satu hari nanti kita nak ada team jugalah. Yes. Yuka, kita kenal Yuka melalui Indonesia program reality TV lah. Masa tu Indonesian Idol musim kelima. Dan Yuka datang ke Malaysia dah 10 tahun. Tuk-tuk dah 10 tahun dah hidup dekat Malaysia. Betul. Kahwin dengan orang sini kan? Betul. So ceritakan sedikit kepada penonton-penonton yang nak berkenalan dengan Yuka Kharisma dengan lebih detail lagi. Ini sekali lah. Personal. Yuka nak ceritakan sedikit latar belakang. Okay. Yuka berasal dari Indonesia. Dah semua orang dah tahu. Dah dekat sini dah dalam 10 tahun. Ikut suami lah. Ikut suami lah. Dah punya family tahun kan. bila itu kahwin? Tahun 2016. 2016 kan 2017. 2016. Okay, punya seorang anak lelaki comel. Betul. Namanya Ahmad Avicenna. Umur dia 4 tahun. Adik-beradik berapa orang dalam keluarga? Yuka ada 4 orang. Tapi Yuka perempuan seorang. Anak yang ke berapa? Anak yang ketiga. Dari 4 bersaudara. Ibu ayah masih ada? Alhamdulillah ibu ayah masih ada. Kerja di sana pastinya rindulah. Diorang dengan Yuka kan lama tak balik. Betul. 3 tahun, satu jangka masa yang agak lama, walaupun pejam celek kita rasa macam sekejapnya kan. Tak pernah lah tak balik macam ni. Tak pernah tak jumpa kan. Yalah, sekarang dah boleh balik kan. Tapi macam kalau kita balik, dia macam kena kuarantin panjang. Sedangkan Yuka pun dah lama tak ada kerja, tak ada show lah, bukan tak ada kerja. So bila PKP ni dah macam sekarang dah ada kelonggaran, dah boleh buat event semua. So ada show-show juga yang Yuka kena tunaikan. So that's why Yuka tak boleh balik ke Indonesia dululah untuk saat ini, sebab memang show ada macam almost every week. So memang kena sabar lagi lah, sikit lagi. Yuka, ceritakan sedikit perjalanan karier Yuka dalam seni hiburan ni, seni suara ya. Daripada mana bermulanya? Minat menyanyi tu di zaman kanak-kanak lagi ke macam mana? Yuka ni daripada kecil kan Budi, sebelum Yuka pandai bercakap, Yuka dah suka menyanyi dah. So cerita dulu lah. Dulu macam ada kaset bapak Yuka ada simpan kan. So kalau dulu tu Yuka suka sangat dengan lagu Isabella. Kan tak sangka pula Yuka pun boleh bergerak kat Malaysia. Nyanyi sikit Isabella. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Tetap suara dia gemersik gitu. Okey, berbalik kita dengan Tentang Rasa ni, sebuah lagu Budi dah dengar dan Budi boleh katakan ia merupakan lagu yang wajib dipasang di mana-mana wedding song lah, majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan. So nanti siapa-siapa yang nak menyerikan majlis perkahwinan, korang bolehlah jemput Yuka ni nyanyi dekat majlis perkahwinan korang. Barulah rasa lagi romantik. So dengan pertama kali ni. Dan Yuka pun berada dekat bersama dengan Budi hari ini. Kita nak tengok music video yang telah pun dilancarkan di saluran YouTube Rocket Fuel Network berapa hari yang lalu ni? 4 hari yang lalu. Baru lagi. Baru. Maksudnya keluarkan single dulu dekat Spotify apa semua, baru keluar YouTube. Memang kita same date, 17 hari bulan. Yes. Maksudnya 17 hari bulan tu kita keluar dekat YouTube, dekat streaming platform Spotify, iTunes semua. Lepas tu pukul 9 malam kita keluar kat YouTube. Baru lagi lah ni. Budi duk ingat macam 2 minggu pelancarannya. Baru je. Okey. Baru lagi ni, panas-panas lagi macam pisang panas. Alright, kita nak tengok music video. Kita layan dulu. Okay, kita layan sambil-sambil kita borak-borak dengan Yuka tentang pembikinan music video ini. Wah, Tentang Rasa Yuka. Yes. So Yuka, mungkin ceritakan sedikit apa
mesej yang nak disampaikan ataupun Yuka sebenarnya mengatakan ada saya pernah terbaca yang lagu ini merupakan satu kumpulan ataupun mahu melahirkan momen-momen indah semasa perkahwinan Yuka bersama dengan suami. Betul Betul. Memang itulah kita punya ini actually lagu suami Yuka. Dia yang buat lirik. Dia lirik and dia yang compose. Oh ya ke? So lagu ni memang lain dari yang lain. So special. So Yuka just produce this song dan nyanyikan lagu ni. So cerita dia daripada cerita kita lah berdua. Memang kita tak ada pacaran, Budi. Bahasa Indonesia kita pacaran kan? Oh, yes. Maksudnya bercinta selepas kahwin lah ni? Yes, kita bercinta selepas kahwin. Jarang nak jumpa macam ni. So bila kita kenal dah cerita lah sedikit macam mana kenal suami. Story kita kenal dekat mamak dan Yuka tak tahu yang kedai dia mamak, musician. restoran mamak. Yes. Okay. Dekat Bangsal. Okay. Lepas tu kita kenal kat situ dengan kawan Yuka lah dan merupakan kawan suami Yuka juga. Okay. So kita kenal daripada situ tapi kita just kawan-kawan macam tu je. Tak ada perasaan apa-apa. So bila 4 tahun dah kenal, baru lepas tu kita macam nak kahwin tak dengan I macam cerita tu. Macam tu. Terus nak kahwin tak. Lepas tu macam I pun macam umur I masa terkedu sekejap. Kaget kan. So kita tak ada bercinta. So memang terus kahwin. Baguslah macam tu daripada ada setengah artis yang macam ambil masa yang lama 5 tahun 6 tahun bercinta bagai nak rak ni tapi putus juga. Tapi dia ada positif dan negatif jugalah kan. Macam Alhamdulillah macam Yuka kahwin dengan orang yang betul lah. Kan. Ada kalau tak kenal tu susah juga kan. Ada setengah orang juga yang bila dah kahwin kita tahu hitam putih dia. Betul. Semua orang pun termasuk Yuka. True colour dia dah akan keluar juga. Yes, kita boleh tolerate ke tak benda tu. Itu semuanya jodoh juga. Dan ketentuan Tuhan juga kan. Betul. Kita akan terima apa saja yang macam kelemahan, flaws ataupun kekurangan pasangan kita kan. Yang penting kita ingat macam Yuka punya prinsip, macam kalau kita ada masalah, kita macam mana nak solve the problem, nak cari solution, bukan kepada macam untuk mempertahankan ego masing-masing kan. Macam tu. Kalau kita nak ikutkan ego dan perasaan, kadang-kadang kita rasa nak menang kan, susah nak mengalah. So bila kita ingat balik macam tujuan kita kahwin ni kita nak settlekan masalah sama-sama. So kita cari jalan tengah dia macam mana. Dia nak improve, Yuka pun nak improve, sentiasa nak macam tu lah. Kalau kita tengok balik lirik dia, suami yang buat suami tu kiranya dia orang seni jugalah. Memang dia musician. Dia saksofonis. Oh, saksofonis. Tak tahu. Sebab tak ni kan, macam jaranglah jumpa dia. Kalau dengan Yuka ada sekali kita jumpa dekat Eventia Arifin kan. Dia ada masa tu? Ada. Sebab dia kan main saksofon masa tu. Oh, Yuka. Kan Eventia tu. Yuka lah ni tak perkenalkan kat kita. Okey, tak apa. Yuka, berbalik pada music video tadi. Kos, mungkin anggaran kosnya berapa ya kalau buat MV macam tu? Kalau kos ni kena tanya management. Rahasia company. Ya, tahu, faham. Tapi sangat cantik dan juga sangat puas hati lah dengan Foxscape ni. Memang hasil dia sangat bagus. Dia punya sinematografi dia kan boleh tengok. Cerita dia smooth, story dia semua memang apa yang Yuka nak lah. Macam tu. Okay, sekarang kita nak suruh Yuka nyanyi secara live dekat kita. Tadi kan kita tengok dekat ni, kita nak dengar secara live gemersiknya suara Yuka. Suara pagi. Mendengarkan suara melantun vokalnya untuk lagu Tentang Rasa sedikit lah. Jujur ku tak mampu berikan bintang yang jauh tinggi di angkasa, namun hatiku seluas semesta, hanya kamu saja yang punya. Waduh, gemersik betul ni. Berapa banyak single dah Yuka ada? Yuka ada dah daripada awal lagi. Daripada awal. Awal dulu.
Dah boleh buat album dah ni. Album dah ada. Dah ada. Album masa tahun berapa tu? Masa konsert tu. Tu Yuka keluar mini album kan. Ada 5 lagu. Okay, keseluruhan lagu berapa dah dalam ada? 10 kot. 10 dah. lagu. Banyak. Yuka start dulu lain penampilan Yuka. Sekarang dah berhijab. Lebih ayu lah. Alhamdulillah. So macam penampilan tu berseiring dengan lagu-lagunya. Macam ada, yalah, kadang-kadang bila dah bertudung ni ada batas-batas dia, ya kan? Batas macam mana tu? Batas-batas macam kalau lagunya rancak-rancak gitu, kita tak boleh, ada restriction macam tak boleh nak menari macam tu. Kalau Yuka gimana? Kalau pada Yuka boleh je menari. Boleh juga menari. Tapi tak adalah ganas macam tu ataupun macam mana? Tak. Tak ganas. Tak ganas. Itu macam kalau Yuka menari juga, tapi tak adalah menari yang macam betul-betul menari kan, sebab Yuka bukan penari. So macam setakat menari sikit-sikit tu boleh lah. Berapa dah lagu rancak yang terkini, yang latest lagu rancak? Yang latest lagu Yuka rancak tak banyak. Tak banyak kan? Tak Sebab banyak. Yuka memang selalu lagu-lagu dia kalau kita tengok macam tentang rasa. Dan sebelum ni apa? Sebelum ini Melihatmu Bahagia. Ialah tu best. Saya suka. Alhamdulillah. Melihatmu Bahagia. Budi. Tajuk dia pun macam trigger. It's like, adakah dia dah putus kemudian melihat pasangannya bahagia, ex dia, mantan dia bahagia ke gimana ni? Sebab macam lagu Melihatmu Bahagia ni sebab masa PKP tu. Baru lagi tahun ni juga kan? Ya betul, tahun ni juga. Masa PKP tu, tapi lagu tu Yuka buat masa PKP lah. So memang tentang, sebab Yuka dah lama tak jumpa mak Yuka, apa semua kan. So macam Yuka ingat balik macam pengorbanan orang tua kita kan, pengorbanan orang yang kita sayang, semua tu. Itulah terciptanya Melihatmu Bahagia. So dia mengisahkan tentang pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. First tengok tajuk tu kita buat andaian sebegitu, Melihatmu Bahagia. Okey, dengar dulu. Seluruh dunia aku berikan hanya untuk melihatmu bahagia. Itu lirik dia. Cukup mendalam maksudnya. So you guys bolehlah tengok dekat YouTube, dah ada 2 single yang terbaru lah kiranya, Melihatmu Bahagia dan juga Tentang Rasa. So mungkin akan datang ada tak perancangan? Ada. Perancangan Yuka dengan Rocket Fuel memang ada banyak. So next year mungkin insya-Allah kita nak keluarkan album dengan lagu-lagu yang baru lain. Semua? Yes, yang semuanya mungkin, baru. Yes. Lagu baru. Sebelum ni mungkin Yuka banyak lagu ballad kan. So untuk next ni Yuka nak rubah sikit Yuka punya strategi. So Yuka akan keluar dengan lagu-lagu yang upbeat, yang macam orang tak pernah nampak lah sisi lain daripada Yuka Karisma. Orang kata nak menukar corak. Sebab kita teringat pasal kritikan Tok Ram untuk Upia Isil. Dia cakap Upia Isil ni mendata. So dia kata, Upia apa kata you tukar corak? So formula menukar corak tu kena ada Betul. So macam kita tak adalah macam setiap lagu tu play safe. Just play safe macam. So nak kena ada cabaran daripada segi lagu yang dan juga kena ada karya ataupun orang kata masterpiece daripada komposer-komposer lain juga. Betul. So siapa, kalau kita tanyakan Yuka, soalannya dengan siapa yang Yuka mahu bekerjasama? Macam Yuka tengok lagu dia sedap-sedap. Macam Budi tengok kalau kat Indonesia tu ada Melly Go Slow lah kan. So bagi kalau Yuka siapa ya? Macam dekat Malaysia ni kebetulan Yuka ada, actually Yuka banyak bekerjasama dengan komposer-komposer tempatan. Tapi mungkin lebih kepada, bukan kepada single lah, lebih kepada jingle. Macam jingle. Tu. Dan juga lagu-lagu soundtrack. Iklan, Yes, lagu iklan. Lagu iklan apa yang Yuka, sebab kadang-kadang kita tak perasan lagu tu macam jingle-jingle kat TV kan. Siapa nyanyi? Yang pernah Yuka buat jingle? Yang pernah Yuka buat jingle macam Noir. Lagunya gimana? Dengan Noah, hanya Noah. Tu. Pernah dengar tak? Noah produk apa? Noah produk kecantikan. Macam Noah dia akan sponsor untuk AJL nanti tahun ni. Yes. Lepas tu. So siapa lagi yang Yuka rasa Yuka kena Yuka ambil pernah buat, Yuka pernah buat untuk Domino's. Pernah buat juga untuk terlibat dalam production untuk McD Indonesia dan Spotify Indonesia juga. Banyak. Ada banyak dan company-company di tempatan di Malaysia pun banyak. Tapi kalau buat iklan ni orang kata bayaran dia banyak banyak dari sebenarnya kan macam kalau berlakon iklan lah, Budi perhatikan dia punya syuting 1 hari. Betul? Tak 1 hari, macam pagi sampai lah malam. Kemudian kan bayaran dia banyak. Kalau jingle ni macam mana? Kalau jingle pun sama. Kita selalunya jingle dalam 30 second
satu 1 minit saja. Oh my God. Yes. Bayarannya puluh-puluh dan ribu. Bayaran dia pun bergada-gada lah. sebab dia macam ni Budi. Sebab kalau jingle kita tak dapatkan royalty. Dia lamsam. Dia macam tak, royalty tu macam dia sangat sedikit. Compare dengan lagu-lagu single. That's why jingle lagi mahal. Jingle lagi mahal sebab macam dia bayar langsam. Okay, lepas ni kau jangan nak ke ada dia punya dia ada macam beberapa pilihan. Kalau macam kita nak bayar lamsam macam tu, nak beli putus nama dia pun ada. Tapi kalau macam yang tak beli putus pun ada, macam dia macam subscribe yearly lah macam tu. So setiap tahun dia bayar dalam 5,000 setahun ke macam tu. Selagi dia nak pakai lagu tu macam tu. Yuka ada tak macam mendekati mana-mana komposer dekat Indonesia contohnya? Komposer dekat Indonesia, Yuka pernah bekerjasama dengan Pai dan Dewiq. Kumpulan ni apa? Pai dengan Dewiq yang buat lagu Siti Nurhaliza tu, yang cintaku bukan di atas kertas, yang tu. So, ada lagu dengan dia? Ada yang lagu Ku Bersedia, Kita Harus Percaya, yang lagu-lagu lama Yuka lah, semua banyak Yuka kolaborasi dengan diorang. Tapi untuk saat ini dan untuk kedepannya Yuka banyak produce lagu sendiri. Dan Yuka kompos lagu sendiri juga dengan suami lah. Singer-songwriter lah ni. Tapi lebih bagus lah macam tu kan, sebab konten dah ada. Why not kita nak ambil karya kita sendiri. Kadang-kadang kalau macam Yuka pun macam orang tak kenal lagi Yuka punya karya. So macam Yuka nak lebih orang kenal lagi Yuka punya karya, Yuka punya musicality macam tu. Yuka, kita nak tanya tentang pengurusan sekarang ni. Ada setengah artis yang suka manage sendiri dia punya career dia. Sebab kadang-kadang ada pengurus pun dia kata macam tak ada pengurus. So bagi Yuka, sebelum ini kan Yuka indie kan? Betul. So apa bezanya bila kita dah ada pengurus dan sebelum ini Yuka pun rasa mungkin kalau tak ada pengurus ni lambat hasil dia ataupun bila dia ada pro and cons lah kan? Ya, pro and cons. Bagi Yuka gimana? Pada Yuka, dia kembali terpulang kepada artis itu sendiri. So kalau Yuka pribadi lah, kalau Yuka pribadi Yuka nak lebih maju, nak lebih berjaya, so Yuka kena rubah Yuka punya style. So Yuka kena berani membuat something lah. So di antaranya Yuka kena collaborate dengan major label. Macam tu. Tapi ada setengah artis yang memang dia suka buat semua sendiri. Tapi pada Yuka, kita manusia, kita hanya punya 2 tangan dan 2 kaki. Betul. Kan kita tak boleh buat semua benda sendiri. Kita dan masa juga Tuhan bagi 24 jam satu sahaja. hari. Memang tak boleh. So memang Yuka nak expand Yuka punya business to another level. That's why Yuka sign with Rocket Fuel. Yes, wajib. Satu perkembangan yang orang kata satu kemajuan yang betul. Yes, kita kena trust. Kan? Lagipun Rocket Fuel dah terbukti established. Kan, yes. Betul. Dan satu lagi, bila Yuka tinggal di Malaysia, di mana rangkuman ataupun penduduk Malaysia ni tak seperti di Indonesia. Dan kalau kita tengok pun artis di Indonesia, maksudnya penyanyi-penyanyi di Indonesia pun ramai. Yes. Dengan bakatnya barunya, dengan program TV-nya kan, tak macam Malaysia. Malaysia pun walaupun kita ramai jugalah kan. Tapi penggemar muzik kita dia lain dengan apa yang berlaku dekat Indonesia sana. So Yuka ada pernah bagi tahu media yang Yuka begitu orang kata rasa sukar lah. Rasa betul-betul susah untuk membina nama yang orang kata popular lah. Nak mempopularkan Yuka Karisma ni cukup susah. Walaupun Yuka dah 10 tahun di Malaysia. Betul? Dan ada banyak lagu. Tapi kenapa orang kata susahnya? Apa yang susahnya di Malaysia ni? Apa cabarannya? So Yuka rasa cabarannya mungkin satu, Yuka bukan orang tempatan. So macam kalau contohlah kita nak masuk ada competition macam tu kan, contoh macam anugerah juara lagu, dia kena komposer tempatan, dia kena lyricist tempatan, dia tak boleh pakai nama Yuka. So Yuka punya karya sebelum-sebelum ni memang semua banyak Yuka buat sendiri kan. Itu antara salah satunya. Tapi Yuka tak menyalahkan pada itu sahaja. Tapi pada diri Yuka sendiri, karena mungkin pada saat itu Yuka indie. That's why Yuka cakap Yuka tak punya platform yang besar
sebab Yuka buat semua sendiri, kan? So tak cukup team untuk push Yuka ke depan. Betul. Ya. Mungkin dengan ada Rocket Fuel dapat memberikan satu masa depan yang cerah bagi Yuka. InsyaAllah. Dan Yuka, kita berbalik kepada populariti. Yes. Dan ia berkaitan dengan publicity. Dan sekarang ini kalau Budi nampak lah, trend masa kini, penyanyi-penyanyi kita ataupun artis-artis kita suka mencari publicity yang dikatakan murahan dengan gimmick yang orang kata menjadilah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kan, kebanyakan penggemar-penggemar hiburan tanah air pun dia boleh menerima ataupun dengan cepat formula sebegitu. Dan kita nampak dengan Yuka tak macam play safe ataupun tak mahu namanya terlibat langsung dengan kontroversi. Yang mana kontroversi pun ada dua ya, Yuka. Boleh menjatuhkan kita, menjatuhkan reputasi kita ya. Dan satu lagi kontroversi yang bersih. Dan boleh juga yang dikatakan boleh menaikkan nama kita. So Yuka, formula publicity murahan, kenapa bagi Yuka patut ke kita buat? Kalau menurut Yuka, kalau yang nak buat tu dan berani buat, itu pada Yuka tak salah. Sebab itu pilihan terpulang kepada artis mana-mana kan. Tapi kalau menurut Yuka lagi suka tunjuk result. So macam dari karya-karya Yuka, apa yang Yuka nak sampaikan, dari lagu-lagu Yuka, bukan berarti Yuka nak play safe. Tapi sebab memang kalau kita nak buat gimmick ke apa tu, mungkin salah satu cara untuk kita nak capture the market kan. Dia macam salah satu untuk marketing lah. Macam tu. Tapi kalau macam Yuka agak kurang sikit benda tu. Kalau boleh Yuka nak nak berkarya je lah. Nak berkarya. Orang kata prinsip Yuka, tunjuk result. Prinsip Yuka adalah orang kata menunjukkan hasil karya tu yang akan diterima. Yes, Yuka nak orang tahu Yuka sebab Yuka bagus, sebab Yuka berbakat. Macam tu, bukan sebab kontroversi. Sebab kalau macam pada Yuka, kalau yang instant tu dia macam sekejap naik, sekejap boleh turun. Kalau kita bina nama kita slowly walaupun slow, tapi bila kita memang macam apa, berdasarkan bakat dan kita percaya kita jalan, macam banyak jalan menuju Roma. So kita akan ke sana juga. So bila kita slow dan steady, insyaAllah kita pun akan stay lama. Ya, betul juga. Contoh terdekat lah kan, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dia dari dulu lagi dia tak ada kontroversi dan direka-reka. Maksudnya ada juga kontroversi dia. Well, dia pun popular kan, semua orang mata memandang dia 24 hours. Jadinya kalau Siti tu daripada dulu lagi dengan vokal dia, dengan persembahan dia kan, sampai sekarang lagu-lagunya dia macam diterima ramai dan dia cuba untuk kekal relevan sepanjang zaman. Itu yang memang Yuka pun macam Tok T tu memang Yuka punya idola lah daripada dulu. Dia macam tak banyak kontroversi, tapi karya-karyanya semua bagus. Kan. Dan suaranya sangat bagus juga, tak pernah mengecewakan, sangat konsisten sampai sekarang kan. Alright Yuka, kita dah melepasi masuk untuk part 1. So kepada anda jangan lupa untuk mengikuti lagi kisah-kisah Yuka yang kita akan tampilkan dekat podcast Borak Sini Habis Sini. Apakah soalan-soalan panasnya? Yuka nervous tu nak jawab. Okay, jumpa lagi di part 2 ya, bahagian 2 podcast Borak Sini Habis Sini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share YouTube ini dan subscribe di Spotify juga. Bye guys, see ya.